Okey, tajuk kegravitian ni cikgu target dia 2 bintang. 2 bintang ni maksudnya apa? Maksudnya soalan ni kan tahun 2021 bermulanya KSSM. Okey. Dia keluar soalan serutuh. Soalan serutuh kan. Dia keluar soalan serutuh satu. Tapi soalan serutuh dia nombor 1, tak silap cikgu nombor 2 ke nombor 3 cikgu tak pastilah kan. Nombor 2, 3 lah, ada tengok sini. Ya, soalan serutuh nombor 4. Nampak ni kan. 2021. Dan soalan 2022 kita boleh tengok pula kan. 2022 dia ada juga keluar kan. Tahun 2022 soalan cikgu ingat soalan serutuh juga kan. Jadi cikgu rasa tahun ni kemungkinan jugalah ada chance kan. Jadi ada keluar soalan AC kan. Jadi tajuk yang ada potensi tajuk hukum Kepler. Hukum Kepler. Itu tajuk dia kan. Tajuk yang ada potensi. Dan juga kalau AC soalan dia satelit buatan manusia. Yang cikgu nampak lah, yang kita boleh nampak soalan AC yang boleh kita ketengahkan untuk soalan ni lah, tajuk ni. Okey ya. Okey, kita tengok kan. Jadi cikgu bagi kegravitian ni 2 bintang. 2 bintang kan. Ada 2 bintang lah. Sebab 2 tahun berturut-turut soalan serutuh, kemungkinan 2 bintang untuk esei lah. Okey kan. Okey, kita mulalah. Tak nak buang masa lah kan. Kita mula. Sekejap cikgu nak tekan sikit kan. Rekaman dah ada lah, cuma tengok dia punya mesej kan. Okey, pada mereka yang nak masuk bolehlah tulis nama di ruangan mesej kan. Nama dan kelas pada student cikgu lah kan. Nama dan kelas di ruangan mesej. Okey, tak apa, kita mula dengan tajuk pertama iaitu subtopik kita elemen kebat kan. Elemen kebat yang kita bincang untuk penceritakan hari ni iaitu menganalisis kan. Menganalisis. Okey, kita mula dengan soalan set 3 ni kan. Soalan set 3 ni, kalau kamu tengok je soalan ni, dia ada 2 satelit kan. Okay, kamu tengok soalan ni kan. Kalau kamu tengok je soalan ni, dia ada 2 satelit yang mengelilingi bumi kan. Dan kita tahulah ini ada kena-mengena dengan hukum Kepler lah sebenarnya kan. Okey, kita cuba jawab soalan ni kan. Maklumat dia bagi sini, jisim 400. Satelit pertama, satelit kedua, jisim dia 400 juga kan. Jadi kita kata jisim sama lah. Okey kan. Lepas tu apa lagi maklumat dia? Boleh tengok jarak. Ni dari segi mata kamu lah tengok jarak kan. Okey, soalan dia, bandingkan jisim satelit M1 dengan M2. Ni senang je ni kan. Sebab kita boleh nampak nilai ni. Jangan suruh bandingkan, kita bandingkan nilai. Jangan nyatakan nilai lah. Jadi kita jawab macam ni kan. Jisim satelit M1 sambung. Senyap kan? Okey, kita ulang balik. Kalau kita jawab soalan ni, bandingkan jisim satelit M1 dan M2. Kita kata jisim satelit M1. Okey, sambung. Sama dengan M2. Ya, bagus. Sama dengan M2. Jadi kamu boleh dapat markah yang pertama lah. Kan? Untuk perbandingan. Biasanya banding 3 lah. 3 kali banding hubungan. Itu biasanya kan. Okey, kita pergi pada yang kedua. Dia kata bandingkan jejari orbit bagi satelit R1 dengan R2. Jejari orbit ni kita ambil daripada pusat bumi. Pusat bumi sampai ke satelit tu lah. Jadi R2 ni kita panggil sebagai jejari orbit. Dan R1 ni jari orbit untuk S1. Jadi kamu tengoklah mana lebih panjang kan. Jadi jawab dia begini kan. Jejari orbit bagi satelit R1 ataupun satelit S1 kan. S1 ataupun R1. Okey, sambung. Kurang daripada. Okey, bagus kan. Ni kurang daripada ni. Okey, dapat. Boleh tak tulis dalam bentuk ni ketaksamaan sama dengan ni. Apa? Sama dengan pula. Ketaksamaan. Lebih kecil. Okey kan.
Okey, kita pergi pada yang ketiga, markah yang ketiga iaitu bandingkan tempoh orbit. Tempoh orbit bagi satelit S1 dengan S2. Jadi kita tengok sini kan. Tempoh orbit bagi satelit S1 mana lebih lama rasa? S1 ke S2? S2. Ya, S2. So apa kita kata S2 tu lama? Sebab S2 ni perjalanan yang lebih panjang, betul kan? Dia lebih besar bulatan dia, jadi lebih lama lah untuk membuat satu putaran berbanding dengan yang dekat ni. Yang dekat ni sekejap je buat putaran lengkap. Jadi kita kata tempoh S1 rendah daripada S2. Ni markah yang ketiga kan. Markah yang ketiga kan. Cikgu ada beritahu kamu kan, kalau kita nak ni markah 2, ni markah 3. Kita kena tengok dia punya apa? Dia punya apa nama tu? Hubungan. Okey, tengok sini kan. Cikgu tulis sini. Jadi yang dia tanya tadi, tempoh S1 rendah, jejari rendah, betul kan? Jadi jisim sama. Ini maklumat kita dapat. Okey, untuk M2 tadi atau S2, R-nya lebih besar, R2 lah kan. Tempohnya lebih besar dan jisimnya sama. Jadi kita boleh jawab soalan apa? Hubungan kan. Jadi tengok sini soalan dia. Berdasarkan jawapan Raja tadi, nyatakan hubungan di antara jejari dan tempoh. Jadi apabila jejari berkurang, tempoh akan apa? Akan apa? Berkurang. Ya, tempoh akan berkurang. Jadi kamu jawab macam tu kan. Semakin bertambah jejari, semakin bertambah tempoh orbit. Jadi ni, jadi ada dua perkara yang kamu kena ingat. Jejari dan tempoh. Okey. Ini dah termasuk dalam hukum Kepler yang keberapa ni? Kepler keberapa? Kedua. Kurang tepat kan? Ketiga. Hukum Kepler yang ketiga. Okey kan? Jadi kamu kena sebut yang ketiga dia penting kan? Sebab kedua lain. Yang pertama tu lain. Okey, tak apalah Jeffrey, kita tunjuk sikit lah dekat kamu kan. Tentang tips untuk mengingat hukum Kepler. Okey, tips mengingat hukum Kepler. Okey, tengok sini kan. Hukum Kepler. Tengok tips dia. Hukum Kepler yang pertama, tengok sini. Terlajak pula sekejap ya. Dia nak pergi ingat hukum Kepler ni kan. Okey. Hukum Kepler kan. Lari saja ya. Tu dia. Okey, hukum Kepler datang daripada nama dia sendiri. Ini cikgu dapat dia kawan cikgu lah. Dia bagi ni kan. Jadi sikit banyak dia memudahkan kerja kita lah kan, untuk mengingat hukum Kepler. Jadi Kepler. Jadi kita mula dengan huruf yang pertama iaitu E, L dan R. Dia berselang-selang kan. Jadi yang pertama dia kata sini hukum Kepler pertama. E. Jadi E ni dia merujuk pada apa ni sebenarnya? Siapa ingat? E. Ellipse. Ya, bagus. Dia merujuk pada ellipse. Dia kata orbit berbentuk ellipse ataupun bujur lah kan. Tapi jawab ellipse lah, jangan bujur kan. Tepatnya ellipse. Okey kan. Ini hukum Kepler yang pertama. Jadi ellipse kita berbentuk macam ni kan. Dia macam bujur sikit. Katakan ni bumi, betul bulan mengelilingi. Silap lukis sikit kan. Bulan dia mengelilingi macam ni. Ni keadaannya bentuk ellipse. Yang ni bulan ataupun satelit lah. Dia akan mengelilingi. Bentuk ellipse. Okey, yang kedua kita tengok ada L. L ni kalau dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Apa dah? Siapa dah jawab? Luas. Ya, luas. Jadi ada perkataan luas cakupan. Luas cakupan maksudnya masa sama, luas cakupan sama kan. Ni. Jadi masa luas yang sama, sela masa yang sama. Jadi maksudnya kalau kamu dapat ambil satu kawasan begini, pusat sini, ni luas ni kan. Lepas tu kamu ambil satu lagi luas, contohnya luas ni.
Kalau luas ini sama, ini A sama, luas yang sama, maka masa dia pun sama. Maksudnya kalau orbit satelit tu, satelit ke bulan nak bergerak daripada sini ke sini, masa dia adalah sama. Boleh? Ataupun sini ke sini, masa dia adalah sama. Boleh faham? Itu beza dia. Apa yang beza dia tu? Yang masuk L tu bukan beza dia kan. Jadi luas yang sama, masa yang sama. Biasa tulis dalam buku tulis apa? Luas cakupan yang sama. Kan? Okey. Tu contohlah. Okey, kita pergi pada yang ketiga, hukum Kepler yang ketiga. Itu dia bagi apa ni? Huruf R. Oh, hilang pula huruf R ni. Okey, huruf R. R ni merujuk pada apa ni? Siapa ingat R apa? Ada ingat tak? R tu apa? Jepari. Ya, R tu ialah R kuasa. Nama pun Kepler kan? Hukum Kepler ketiga, jadi R kuasa 3 lah. Boleh? Sebab tu jadi hukum Kepler ketiga. Itu sebab kan? Okey, macam mana nak ingat? R ni kuasa 3, sebenarnya T kuasa 2 bergadang terus dengan R kuasa 3. Macam mana nak ingat T ni kuasa 2, R ni kuasa 3. Jenak kan? R ni kuasa 3 sebab 3 ni adalah hukum Kepler yang ketiga. Kalau T ni kamu nak ingat macam mana? T ni 2. Macam mana ingat? T2. Ya, T2. 2. Boleh kan? Tu cara. Maksudnya, T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Maksudnya di sini, apabila R bertambah, T akan bertambah. Dia maksudnya dia berkadar terus lah. Ini hukum Kepler kan. Hukum Kepler yang ketiga. Okey, tak ada masalah kan. Cikgu sambil cikgu terang lah kan. Okey, kita sambung balik. Ya, ada loncat-loncat banyak ni. Okey. Kita dah selesai hukum Kepler. Tanda sikit lah kan takut. Okey ni. Hukum Kepler 1, 2, 3 kamu boleh jawab kan. Ada setengah cikgu dia ajar suruh hafal cara lagu lah apa atau pulang lah. Itu kamu masuk. Mana yang senang, ikut je kan. Yang penting kamu dah boleh hafal. Kan? Boleh hafal. Sebab sekarang dah dekat pixel kita kena hafal kan. Okey, itu soalan seterusnya itu soalan menganalisis lagi sekali. Tadi kita dah buat soalan hukum Kepler ketiga. Betul kan? Hukum Kepler ketiga. Yang ni. Okey, kita buat soalan yang sebelah tu. Sebelah tu set 2 nombor 9. Okey, kamu dah nampak kan? Dah nampak ni hukum Kepler ke berapa? Kepler berapa ni? 2. Ya, 2. Bagus. Okey, kita baca soalan kan? Baca soalan. Dia kata sini. Raja menunjukkan sebuah planet mengelilingi matahari. Okey, planet mengelilingi matahari. Masa diambil daripada A ke B, A ke B dan C ke D adalah sama. Nampak tak? Kenapa sama? Sebab apa? Sebab apa A ke B sama, C ke D sama? Luas sama. Ya, bagus. Sebab luas yang sama. Jadi sebetulnya luas kawasan ni dengan luas kawasan ni adalah sama. Jadi kita kata masa dia sama. Okey, kita cuba jawab soalan ni kan. Okey, soalannya dia kata berdasarkan bandingkan panjang lengkuk orbit AB dan CD. AB dan CD. Ni kamu boleh tengok dengan mata kasar kamu sendirilah. Ini AB, ni panjang lengkuk, ini CD. Jadi nak jawab dia, panjang lengkuk AB sambung lebih tinggi berbanding CD. Okey, betul kan? Panjang lengkuk AB lebih besar lah kan, lebih tinggi pun boleh. Cikgu kalau suka jawab lebih daripada kan, lebih daripada CD. Okey kan, panjang lengkuk AB lebih daripada CD. Ataupun kamu boleh guna simbol ketaksamaan ni lah. Cikgu cakap tadi kan, dapat markah yang pertama. Okey, soalan seterusnya. Tengok sini kan.
Dia kata bandingkan luas yang dicakupi oleh planet di kawasan FAB. FAB, F ni tengah lah kan. FAB. Kan? Di tengah tu. Dan FCD. Kalau kamu tengok, kamu tak boleh agak lah. Mana luas sama ke, tak sama ke, kamu tahu. Tapi kamu kena ada hukum Kepler yang kedua. Yang kekuatan ni, kamu mesti ada hukum Kepler kedua kan. Sebab dia kata masa sama. Bila masa sama, dah tentu luas yang sama. Boleh kan? Luas ini, A ni sama dengan luas ini. Sama. Jadi kita jawab begini. Luas yang dicakupi. Ataupun area covered kan. Oleh planet di kawasan, oleh planet kan. Di kawasan FAB. Sambung? Sama. Sama, ya. Sama dengan FCD. Jawab macam tu. Luas yang dicakupi. FAB sama dengan FCD. Tu cara dia. Okey, ni markah yang kedua. Yang seterusnya, bandingkan laju linear. Laju linear ni benda lain lah kamu kena tengok kan. Laju linear A ke B. Padahal sikit kan. A ke B, laju linear ni. Dan C ke D. Jadi kita nak tengok sini. Apa yang kita nampak di sini, kita tahu panjang lengkuk ni. Kita tuliskan. Panjang lengkuk ni adalah, panjang lengkuk tu tulis apa? Tulis L kan. Panjang lengkuk dia adalah lebih tinggi. Ini panjang lengkuk dia lebih rendah. Masa yang sama. Luas yang sama. Betul tak? Masa ni pun sama. Luas yang sama. Cuma kita nampak panjang lengkuk. Tapi soalan tanya laju. Kita balik pada laju. Laju, apa formula asal laju? Laju sama dengan apa dia? Jarak bagi masa. Ya, bagus. Jarak bagi masa. Jadi jarak ni itulah panjang lengkuk lah. Kan? Panjang lengkuk. Jadi jarak ni kita panggil L lah. Dan masa dia adalah T lah. Betul? Laju V. Jadi V sama dengan L per T. Boleh kan? Jadi kita tengok kan hubungan di antara laju dengan jarak dia. Apa hubungan dia? Terus. Ya, berkala terus. Maksudnya bila L tu besar, maksudnya V dia pun besar. Jadi V ni rendah. Jadi kita jawab macam ni lah kan. Laju linear A ke B. Okey, sambung. Lebih daripada. Ya, lebih daripada C ke D. Lebih pada C ke D. Nampak hukum Kepler yang kedua. Nampak? Tadi kita dah cover hukum Kepler yang ketiga. Ni hukum Kepler yang kedua pula. Okey kan? Okey, kita dah bandingkan tiga benda ni. Tengok seterusnya dia akan tanya lagi soalan. Masih lagi soalan menganalisis. Okey, dia kata sini. Nyatakan hubungan di antara panjang lengkuk dengan laju linear. Baru tadi kita dah bincang. Panjang lengkuk orbit dengan laju linear bagi kedua kawasan. Jadi kita jawab apabila panjang lengkuk bertambah, panjang lengkuk orbit bertambah, maka laju linear apa? Bertambah. Ya, laju linear bertambah. Boleh kan? Ni dapat markah dia. Ni soalan dia. Mungkin soalan seterusnya, apakah hukum dia? Kamu jawab lah hukum Kepler yang kedua. Hukum Kepler kedua. Masih lagi ada lagi. Nyatakan hubungan, dia tanya lagi hubungan. Nyatakan hubungan masa dengan luas cakupan. Masa dengan luas cakupan. Kamu boleh jawab lah. Tapi dalam soalan ni kamu tengok tadi masa dia sama. Betul tak? Kan? Jadi luas cakupan pun sama. Betul kan? Jadi macam mana jawab soalan ni? Jadi jawab macam ni kan? Masa yang diambil kan? Apabila masa yang diambil sama, maka luas cakupannya adalah apa? Sama. Sama. Macam tu. Okey, apabila masa dia diambil tu sama, maka luas yang cakupi adalah sama.
Ini markah yang kelima. Masa yang keempat kelima? Kelima ya. Betul? Yang kelima kan? Yang kelima. Jadi kamu tahu lah. Nyatakan hukum yang terlibat dah cikgu terang tadi. Dah tentu hukum Kepler yang ke... 2. Ya, bagus. Hukum Kepler yang kedua. Ni markah yang kena. Nampak? Ni soalan menganalisis. Soalan menganalisis akan keluar kan? Sama ada soalan nombor 5, 6 dan 11. Kalau soalan AC tu keluar pada nombor 11, kamu kena tak mesti ada soalan menganalisis satu. Okey kan? Ataupun dia keluar nombor 5 atau 6. Tengoklah apa yang akan keluar, kita tengok nanti lah periksa SPM nanti kan. Okey, kita teruskan kembali soalan ni. Dah habis dah kot tengoknya. Oh, dah habis. Tak apa, kita pergi pada yang berikutnya lah, menganalisis. Kita dah cover. Dia hilang pula. Sekejap kan. Dia kata rata dah, susah. Okey kan. Okey. Ni dah settle. Hukum Kepler kedua. Ni Kepler kedua. Ini Kepler ketiga. Kepler pertama tak ada apa isu sangat lah. Okey kan. Okey, kita pergi pada soalan satu lagi. Soalan, kita ambil soalan terakhir faham. Sini sempat cikgu buat lah kan. Soalan terakhir faham kita sempat boleh kita bincangkan sekali lah. Soalan dia. Okey, soalan ni. Okey, cikgu nak apa? Okey. Okey, Raja menunjukkan sebuah kapal angkasa. Kapal angkasa lah ni Okey, berada pada kedudukan berbeza. Ada dua kedudukan lah. 3 lah. Satu di permukaan J, K dan L. Ni berbeza sikit lah kan. Okey. Pada awalnya kapal angkasa bukan bumi. Yalah, pada J lah, bumi. Dan pada jarak R. R ni maksudnya apa? Jejari bumi. R ni jejari bumi dari pusat bumi. Dari pusat bumi lah. Kapal angkasa itu dilancarkan dan seketika berada di kedudukan K dan seterusnya berada kedudukan L. Okey kan? Itu sebenarnya. Maksud bila dia meninggalkan permukaan bumi, sebenarnya pecutan graviti semakin bertambah ke berkurang? Bila meninggalkan bumi. Kurang. Ya, pecutan graviti semakin berkurang. Boleh kan? Dekat J ni pecutan graviti dia adalah tinggi. Dekat berkurang. Okey, tengok soalan. Soalan ni soalan apa? Soalan kita bandingkan kan. Okey kan. Dan soalan ni akan kait dengan hal laju lepas. Kalau kamu tengok kan. Okey, tengok sini. Apa maklumat yang dia bagi kat sini? Ada maklumat jisim bumi. Jejari bumi R. R ni. Okey. Okey, lepas tu bagi apa? Pemalar graviti. Ni wajib lah bagi. Pecutan graviti di J. G tu lah. G je tu kan. Agaknya berapa pecutan graviti di J ni kamu rasa? Di J ni. Berapa nilai dia? 981. Ya, 9.81 ms negatif 2. Boleh kan? Dan kamu tengok pula kedudukan dia pula di K. Di K kita dapati 2. Nampak dah berkurang. Dari sini 9, sini 2, dan dekat L jadi 1. Semakin berkurang. Sampai berkurang dia terus boleh keluar ke kawasan ni lah. Bebas pecutan. Jadi pecutan di sifar kan? Pecutan graviti. Okey kan? Okey, kita jawab sini C, bandingkan berdasarkan Raja ni, bandingkan jarak R1 dengan R2. R1 ialah jarak dari pusat bumi dengan K. Satu lagi R2 jarak pusat bumi dengan L. Jadi kita tengok ni panjang ni, kamu boleh nampak. Jadi kita jawab jarak R1 sambung Kurang daripada. ya, kurang daripada R2. Ni ialah markah yang pertama. Boleh kan? Jarak R1. Okey, kita pergi pada soalan yang berikut ni. Satu markah dapat kan? Ni markah yang kedua. Kita pergi pada soalan. Dia kata pecutan graviti kapal angkasa di kedudukan K dan L. Kan? Pecutan graviti. Jadi kita bandingkan sama ada di K dan L. Macam mana tahu pecutan graviti? Kita tengok ada maklumat di sini. Senang kan? Kalau kat K 2.45,
dekat L 1.09. Jadi kita tengok sini kan. Jawab dia macam ni kan. Pecutan graviti kapal angkasa di kedudukan K. Sambung. Tak ada sambung pun. Okey, cikgu ulang balik kan. Pecutan graviti kapal angkasa di kedudukan K. Lebih daripada. Ya, lebih daripada L. Tengok ni 2.49. Ini 1 point ni. Okey. Jadi kita tengoklah. Kalau G ni agak apa? Tinggi. G ni agak rendah. Dari segi R dia adalah rendah. R dia adalah tinggi. Kita boleh nampak lah. Dekat situ. Kau boleh nampak dia punya hubungan kan. Pecutan graviti K lebih daripada L. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Dia cerita berat kapal angkasa kedudukan K dengan L. Jadi kamu mesti pening. Berat. Berat ni apa? Kamu ingat formula berat? Siapa ingat formula berat? Berat ialah F M sama sama. dengan mg. ya, F sama dengan mg. Ada juga jawab W itu mg. Itu pun boleh lah. Jadi kamu kena garap dengan graviti. Betul tak? Jisim. Jisim dia bagi. Jisim ada bagi jisim? Tak bagi. Jadi kita anggap kapal angkasa tu kalau dekat J ni, jisim dia contohlah kan, katakan 100 kg. 100 kg. Dekat L ni, jisim dia pun 100 kg. Boleh faham? Maksudnya tidak berubah. Sebab kapal angkasa yang sama. Boleh? Sebab kapal angkasa yang sama. Yang berubah ialah graviti. Ataupun pecutan graviti. Jadi kita jawab macam ni kan. Berat kapal angkasa di kedudukan K. Apa dia? Apa tu? Lebih daripada. Ya, lebih daripada. Sebab apa lebih? Sebab bila G tu tinggi, maka berat ataupun F dayanya tinggi. Hubungan ni adalah berkadar terus. Ini jadi sebagai constant variable. Boleh ubah dimanipulasikan. Yang bergerak balas, yang apa manipulasi je ni. Ni constant variable. Ini apa manipulated variable. Ini jadi sebagai responding variable. Kalau kamu tengok lah. Kalau situasi ni kan. Jadi berat kapal angkasa K lebih daripada L. Ni markah yang ketiga. Nampak? Senang kan? Cuma tengok data yang ada tu je lah kan. Okey, baru kita pergi pada banding. Kita masuk kepada hubungan di antara R dan pecutan graviti. Jadi kita jawab dalam bentuk macam hipotesis kan. Jadi kita kata apabila jarak R bertambah, maka pecutan graviti sambung? Berkurang. Okey, betul. Dia berkurang. Kan? Jarak bertambah, pecutan graviti berkurang. Ni markah yang keempat. Markah yang keempat. Itu dah dapat markah ni senang kan? Tapi kena perhatilah, jangan jawab tergopoh sangat. Okey, yang berikutnya. Deduksi hubungan antara pecutan graviti dengan berat. Hubungan pecutan graviti dengan berat. Jadi baru kita bincang tadi, berat, formula dia W = mg. Kadang-kadang dipanggil pada force. Okey kan? Dan hubungannya di antara berat dengan pecutan. Ni pecutan G. Ini adalah apa? W. Ataupun F. Jadi kita kata apabila pecutan graviti bertambah, maka berat apa? Nombor? Okey, cikgu ulang balik. Bertambah. Ya, bertambah. Senang kan? Pecutan graviti bertambah, berat bertambah. Itu yang kamu nampak kan? Okey, saya rasa untuk ni sajalah untuk soalan dia. Kita balik kepada soalan apa menganalisis kita dah bincang tadi. Sebab ini ada kena-mengena dengan hubungan. Ini soalan ni mengaitkan dengan hubungan pecutan graviti dengan jarak.
dengan jarak dia kan. Ini yang soalan ni. Okey. Okey, kita buat satu lagi soalan. Masih lagi soalan menganalisis. Okey, dengan soalan menganalisis. Okey, soalan apa ni? Tengok sini kan. Soalan ni. Tengok ya, soalan dia. Ni ada kena mengenai dengan jatuh bebas kan. Bukan jatuh bebas pula. Apa nama tu? Halaju lepas. Halaju lepas kan. Okey, tengok sini. Okey, berdasarkan Raja ni ada roket kan. Roket sedang dilancarkan daripada permukaan bumi P dan Q. Okey kan. Dia kata bandingkan atau bandingkan ketinggian graviti dan tenaga keupayaan graviti antara P dan Q. Ada di sini kan. Okey. Jadi ketinggian kita boleh tengok kan. Ketinggian mana yang lebih tinggi. Kamu jangan. Ketinggian roket P. Sambung. Kurang daripada. Ya. Ketinggian roket P kurang daripada roket Q. Ni soalan essay kan. Okey, ni markah pertama. Okey, kita pergi pada graviti. Tadi baru kita bincang graviti ataupun kita panggil pecutan graviti kan. Jadi kita kata pecutan graviti ataupun graviti roket P. Okey, apa dia? Lebih dari roket Q. Ya, bagus. Lebih. Kan? Jadi roket P lebih daripada roket Q. Ni markah yang kedua. Okey kan? Tu cara jawab dia kan. Okey, yang ketiga kita kata tenaga keupayaan graviti. Ni apa ni? Antara. Ada bahasa Inggeris dia apa? Antara roket P dan Q lah. Tenaga keupayaan graviti. Jadi kita kata tenaga keupayaan graviti roket P. Okey, sambung. Lebih dari roket Q. Okey, kan? Jadi roket P lebih daripada roket Q. Ini markah yang ketiga kan. Dia samalah. Maksudnya semakin nak ke atas, kita punya keupayaan semakin lemah lah sebenarnya kan. Semakin lemah. Jadi kita tengok sini kan. Kita tulis sini. Tenaga keupayaan ni simbol dia U kan dalam buku ni. Ni G. Ini H. Jadi kamu boleh label macam ni. H tinggi. Okey. G rendah. Lagi U rendah. Kalau P, H rendah. G tinggi. U kan. U tinggi. Kita boleh label macam tu. Supaya mudah kita buat relationship ataupun hubungan kan. Okey, soalan seterusnya. Hubungan di antara ketinggian dengan graviti ataupun pecutan graviti. Jadi kita kata apabila ketinggian bertambah, maka pecutan graviti ataupun graviti akan Berkurang. ya, berkurang. Ketinggian bertambah, pecutan graviti berkurang. Okey, itu markah yang keempat. Maka semakin tinggi ketinggian, semakin rendah graviti ataupun pecutan graviti. Markah yang keempat. Okay. Markah yang kelima, kita tengok sini. Dia kata kesimpulan berkaitan dengan ketinggian dan tenaga keupayaan graviti. Apabila ketinggian bertambah, maka tenaga keupayaan graviti Berkurang. Bagus kan? Syafiqah dia akan berkurang. Ni markah yang kelima kan? Ketinggian berkurang, tenaga graviti. Ni cara nak dapat markah untuk soalan ni. Jadi kita perlukan satu roket yang kena lepas daripada tarikan graviti yang dipanggil halaju tu dipanggil dengan halaju lepas. Halaju lepas. Nanti ada masa kita tunjuk kamu tentang rumus-rumus yang ada dalam bab ni kan. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Kita buat soalan ni dulu kan. Supaya kamu mudah faham. Kerana soalan ni pun kamu tengok mudah faham. Okey, dapat konsep kan. Tu kelebihan kalau kita buat soalan-soalan macam ni kan. Ni cikgu kumpul lah soalan ni. Okey, kita buat satu lagi soalan.
Soalan terakhir lah untuk menganalisis tajuk kegravitian kan. Kita buat soalan ini. Kamu tengok aja soalan ni, tajuk apa ni? Tajuk apa ni? Daya memusat. Ya, daya memusat. Cuba tengok gambar ni. Okey, daya memusat. Kita tengok dari segi jejari. Ni R. Betul tak? R. Dari segi ni. Botol air separuh, botol air penuh. Kita boleh tengok apa daya dia tinggi. Apa yang akan kita tengok kan. Okey. Soalan pertama. Dia kata berdasarkan raja ni, bandingkan jisim air dalam botol. Ni senang je kan. Jadi kamu jawablah. Jisim air dalam botol, raja, yang atas ni kita panggil raja 5.1 kan, dia tak tulis pula ya. Yelah cikgu, ni 5.1, ini 5.2. Okey kan. Jadi jisim air dalam botol, raja 5.1, sambung. Kurang. Ya, bagus. Kurang. Jisim air 5.2 lebih besar lah. Jadi kurang betul lah. Kamu dapat markah 1. Okey, yang berikutnya. Yang kedua, dia kata jumlah berat botol air. Jumlah berat botol dan air. Macam mana ni? Dia kata jumlah berat botol dan air. Jadi kita sebenarnya macam ni kan. Jumlah botol tambah dengan air. Kan? Tadi jisim air je. Sekarang berat botol dan air. Jadi kamu nampak senang ni sama je kan. Kalau air banyak, berat dia pun tinggi lah kan. Jadi kita katalah. Tadi jisim, kita letak jisim M. M dia rendah. Ni M dia tinggi. Berat, kita buat W lah. Kan? Jadi formula berat apa? W sama dengan mg. Kalau jisim bertambah, berat akan bertambah. Kan? Jadi kita jawab macam ni kan. Jumlah berat botol dan air rajah 5.1. Sambung. Kurang daripada raja 5. Betul kan. Kurang daripada raja 5.2. Nampak? 5.2 lebih lah. Itu dia. Ni markah yang ketiga. Okey, markah ketiga pula. Markah kedua, minta maaf. Okey, markah yang ketiga, dia kata jari bulatan pada satah mendatar dan sekat oleh ladung. Ni jari ni kita tengok lah. Gambar yang lukis kat sini ada dua jari kan. Jari ni dengan jari ni. Jari ni dengan jari ni kan. Jadi kamu boleh tengok dengan mata kasar kamu sendiri mana jari yang lebih. Okey kan. Jadi nak jawab dia, jari bulatan pada satah mendatar yang dihasilkan. Atau mendatar juga lah kan. Rajah 5.1 apa? Lebih. Ya, lebih daripada 5.2. Dapatlah markah dia. Jari bulatan 5.2 kurang daripada 5.1. Ini betul lah. Kita jawab ni markah yang ketiga. Nampak? Banding dan seterusnya itu hubungan. Boleh kan? Yang kita bincang ialah M, V dan R. Boleh kan? Okey, itu boleh balik kan? Kalau nak buat hubungan ni. Jadi kita tengok sini. M besar, W besar, W lah V kan. M kecil, W kecil. R besar, R kecil. Betul? Okey, kita pergi pula suruh bandingkan. Dia tu lah, lagi nombor 4 yang ada lagi kan. Dia kata, bandingkan daya terlibat dalam A. Daya yang terlibat dalam A. Jadi kita jawab, dalam A, dalam ni lah gambar ni kan. Daya yang terlibat. Apa dia? Daya memusat. Oh, ni nama daya kan. Tapi soalan ni masih lagi banding kan. Kamu tengok sini kan. Masih dia kata sini, bandingkan daya. Jadi daya mana yang lebih? Daya memusat. Jadi kamu kata daya yang terlibat. Raja apa? Raja 5.1. 5.1 apa? Lebih besar lebih kecil? Mana lebih besar?
Mana lebih besar? 5.1 ke 5.2 daya memusat? 5.1. Okey, kamu tengok berat ni tinggi, berat ni rendah. Kamu rasa mana tali yang lebih tegang? Yang 5.1 ke 5.2? 5.2. Ya, jadi itulah daya memusat. Jadi kamu jawab macam ni kan? Daya 5.2 lebih besar daripada 5.1. Boleh? Maksudnya daya memusat untuk ini lebih besar. Daya memusat ni adalah lebih rendah. Boleh faham kan? Sebab dia bergantung kepada berat. Boleh? Tarikan tu. Kan? Tu dia. Okey ke? Boleh kan? Boleh. Okey, tak apa. Cikgu teruskan. Yang seterusnya, dia kata nyatakan hubungan di antara... Ya, soalan gitu. Okey, tak apa. Nyatakan hubungan di antara C3 dengan C4. C4 ni daya memusat. Daya. C3 ni apa? Cikgu tengok balik. C3 ni... Mana dia? C3 ni, ni. Jejari. Ini jejari. Jejari. Okey. Apabila daya memusat bertambah, betul tak? Kan? Jejarinya akan apa? Berkurang. Ya, jawabnya tu kan? Ya lah, salah ni kot. C3 dengan C4. Tengok balik semula kan? Balik semula ya. Kita tengok balik semula. Okey, kita betul jawapan kita kan? Ni kesilapan kan? Kesilapan soalan kan? Jadi kamu jawab jadi betul kan? Cikgu potong kan? Apabila daya bertambah kan? Daya memusat lah tu kan? Maka jejarinya akan berkurang. Kurang. Okey, boleh? Okey. Ni kesilapan sikit kan? Okey, cikgu teruskan. Okey, kita dah clear soalan ni kan? Soalan menganalisis. Semoga ada lagi soalan. Jadi kamu nak dapat soalan analisis ni banyak kat mana? Kamu boleh tengok dalam soalan trial. SPM tahun lepas ada, tahun ni ada kan? Kita ada trial apa? Trial 2023. Kau boleh tengok negeri-negeri. Kelantan, Terengganu, SBP, MRCM. 2022. Ni valid kan? Dan 2021. Pun boleh buat. Kamu boleh tengok buat soalan-soalan yang berkaitan itu 5, 6 dan 11. Itu dia. Okey, kita teruskan lagi. Cikgu jangan. Okey, kita dah bincang. Itu kemahiran menganalisis. Okey, kita masuk sikit lah kali ni kan. Tentang rumusan kan. Iaitu formula yang ada dalam bab kegravitian kan. Supaya kamu ingat balik lah kan. Recall formula tu kan. Jadi penting kan. Tengok sini formula kan. Bab-bab ni penting kan dengan formula. Okey, formula. Kita ada formula-formula dalam bab ini. Okey, formula pertama. Sekejap kan. Okey, formula pertama ini adalah kita dapat daripada hukum apa ni? Hukum kegravitian semesta. Ya, hukum graviti semesta kan. Hukum Newton semesta pun boleh kan. Hukum kegravitian semesta. Ni. Boleh kan? Dan ini adalah asal daripada konsep Newton. Dia kata ada tarikan antara dua jasad kan. Ada tarikan antara dua jasad. Jadi kita tengok formula asal dia kan. Okey, kalau kita dapat ni M besar, M kecil. Maksudnya M besar ni untuk kalau kita ada macam tu kan. Katakan ni matahari. Lukis gambar ni matahari. Ni matahari kan. Matahari. Okey, lepas tu ada planet yang mengelilingi matahari. Okey. Jadi untuk pengetahuan kamu, mana jisim yang besar? Matahari ke planet? Matahari. Ya, jadi sebab jisim dah besar, kita guna
M besar. Planet kecil jisim dia, kita letak M kecil. Jadi mudahlah kamu bezakan mana satu. Maksudnya yang center ataupun kita panggil center pada bulatan tu atau geocentric bukan kan? Yang tengah tu lah, centric tu yang tengah-tengah tu, itulah M besar. Boleh kan? M besar. Okey, apa kita teruskan. Okey, tengok formula ni. Formula ni dilanjutkan di sini. Apabila formula ni bergabung dengan F sama dengan mg, iaitu berat kan, ataupun kita panggil daya graviti. Jadi bila gabungkan dua-dua ni, kamu akan dapat hukum Newton semesta bergabung dengan graviti. Kita akan tengok apa hasilnya. Kita akan tengok di sini nanti kan. Okey. Yang ni pula ialah daya graviti sama ni atas bergabung dengan ni daya apa? Memusat. Ya, daya memusat ataupun daya graviti. Okey kan? Itu dah. Dan kita kaitkan juga dengan laju linear. Laju linear dia ada formula dia sendiri kan. Itu V sama dengan 2 pi R per T. Mana datang formula ni? V sama dengan 2 pi R per T. Okey, kamu ambil satu contoh. Katakan ni tadi, ni bumi. Lepas tu ada satelit yang mengelilingi kan. Okey. Jadi satelit ni mengelilingi, laju sama apa? Jarak bahagi masa. Betul tak? Jadi jaraknya adalah jarak daripada satu pusingan lengkap planet ni kan. Planet ke satelit juga ni kan. Pusingan lengkap satelit ni daripada untuk melengkapkan putaran lengkap ni. Ni satelit. Okeylah ni satelit. Putaran lengkap. Jadi putaran lengkap ni kita panggil sebagai jarak ataupun ukur lilit ataupun kita panggil perimeter. Jadi formula perimeter ialah bulatan. Untuk bulatan ialah 2 pi R. 2 pi R. Dan T apa? T ialah masa untuk satu putaran lengkap. Satu ayunan lengkap. Jadi berapa masa dia? Jadi kita dah terbitkan jarak bagi masa, jadilah hal laju. Laju kan? Bukan hal laju kan? Laju. Panggil laju linear. Kenapa panggil laju? Sebab arahnya sentiasa berubah-ubah. Jadi kita boleh kata dia hal laju kan? Okey. Dia bukan gerakan linear. Bukan gerakan lurus. Dia berbulan kan? Okey ni. Kita dah tahu tadi lah. Ini adalah hukum Newton semesta. Ini adalah daya memusat. Tengok apa jadi bila kita menggabungkan daya-daya ni. Padam dulu kan. Gabungkan. Okey, kita pergi pada yang pertama. Yang ni. F, GM. Ini adalah formula asalnya ialah daya tarikan antara dua jasad. Jasad pertama dengan jasad kedua. Ada tarikan kan. Tarikan. Dan dikeluarkan formula ni. Kalau bentuk yang lebih besar, kita guna formula ni. Antara bumi dengan bulan kan? Kalau bumi dengan bulan, mana satu M besar? Bumi. Ya, bumi. Macam tu kan. Kalau bumi dengan matahari, dah tentu matahari M besar. Tu senang kan. Yang mana besar itu dia. Okey. Kita pergi pada yang ni. Apabila formula ni bergabung kan. Ini F, ini pun F. Jadi kamu tengok bila sama F ni, M tu sama, kita boleh batalkan. Kan? Bila batalkan, apa tinggal? Kita tinggal G. G kecil ni kan sama dengan GM per R kuasa 2. Boleh kan? Jadi kita keluarlah formula G ialah pecutan kan? Pecutan graviti. Jadi GM per R kuasa 2. Ni R ni merujuk pada 2 kan. R ni ada 2. Kalau di permukaan bumi jadi R kuasa 2. Kalau dia berada pada satu ketinggian, kita buat R tambah H. Jadi formula asal dia ni lah. Ni formula asal dia. Maksudnya R tu sama dengan R tambah H. Boleh kan? Kalau di permukaan bumi jadi R besar. Di permukaan bumi. Kita ambil jejari bumi ni. Kalau pada ketinggian, jadi jejari tambah dengan ketinggian.
Ni contoh. Boleh Okey. Jadi ada dua formula boleh berubah-ubah lah sikit. Okey, tengok pula apa jadi jika daya graviti bergabung dengan daya memusat. Daya memusat. Jadi kamu tahulah mg sama dengan mv square per r. Boleh? Jadi kamu batalkan m sama juga. Jadi g v square per r. Ini panggil pecutan memusat. Dia akan menghasilkan pecutan memusat. Pecutan memusat. Dan pecutan memusat pada permukaan bumi ni, kalau dia berada di permukaan bumi, kita letak ni sebagai R. Kalau dia berada di suatu ketinggian, kita panggil R tambah H. Ni. Boleh Okey, tengok formula yang seterusnya ialah hukum graviti Newton semesta dengan daya memusat. Jadi tengok sini G M M per R kuasa 2 MV kuasa 2 per R. Jadi M kita batalkan, potong. R pun boleh potong. Jadi R, ini jadi 1. Apa yang tinggal ni? Kita boleh dapat V. V ni apa? Laju satelit. Okey, dia tengok sini sebab ada kuasa 2 jadi punca kuasa kamu tengok aku padamlah. Panjang sikit tu kita dapat V sama dengan punca kuasa GM per R. Dipanggil laju linear satelit. Laju linear kita akan bincang juga sekiranya laju linear tu rendah, laju linear tu tinggi, ada jugalah. Ada kes laju linear satelit. Okey, boleh ni rumusan formula yang ada pada bab ni lah. Okey, tengok lagi. Ni formula V sama dengan GM per R. Ni laju linear satelit tadi. Dan kita gabungkan dengan laju linear yang kita dapat tadi. Laju linear yang kita dapat tadi. Ni kita dapat daripada gabungan di antara laju daya memusat dengan daya apa? Hukum Newton semesta. Kita gabungkan dapat ni, yang tadi tu. Kita tunjuk baliklah yang tadi itu. Ini. Ini tadi kan. Ni dapat hukum Newton semesta gabung dengan daya memusat. Okey. Sekarang kita nak gabungkan dengan ni apa je? Ni okey ni. Jadi bila kamu gabungkan dua ni, kamu akan dapat sebab V dia sama, kita anggap kita akan dapat nilai yang lebih complicated. M sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per GT square. Kita akan dapat nilai ni. Dan inilah dikatakan sebagai, kita boleh kira sebagai jisim matahari boleh, jisim bumi pun boleh, daripada sini Okey, ni formula dia. Okey jisim bumi ataupun jisim matahari. Daripada sini juga Kepler telah menyambungkan dia punya apa? Kajian dia lah daripada sini dia buat satu hubungan lah. Dapat MG hukum Kepler yang ketiga. Apa hukum Kepler ketiga tadi? Siapa ingat hukum Kepler ketiga? T kuasa 2. Ya, T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Nampak ada dua kan? Jadi dia akan keluarkan tu. Dia akan keluarkan. Jadi macam tu. Jadi kan T kuasa 2 di sini, R kuasa 2. Jadi ni. T kuasa 2, R kuasa 3. Tu dia ambil. Dan di tengah-tengah ni semua ni 4 pi square per GM. Ini dianggap sebagai pemala. Dia ditukar dalam bentuk K. K pun boleh. Jadi kita ada T kuasa 2 sama dengan KR kuasa 3. Ni hukum Kepler yang ketiga Okey. Ni. Jadi daripada formula ni kita boleh terbitkan hukum Kepler ketiga. Mana K sama dengan 4 pi square per GM. Ataupun kamu boleh terbitkan dengan macam ni Terbitkan apa? Tengok tunjuk sikit Bila T square KR kuasa 3, kita buat T square per R kuasa 3 sama dengan K ataupun pemala. Jadi kita boleh terbitkan formula dia macam ni. T1 square per R 1 kuasa 3 cube. Lepas tu T2 pula kuasa 2 T2 kuasa 3.
Dia boleh terbitkan formula ni. Jadi mudah lagi lah. Okey kan? Boleh kan? Ni tentang hukum Kepler yang ketiga. Bagi terbitkan daripada konsep yang atas ni kan. Cikgu bukan R. Ya. R je cikgu. Dia salah. Terima kasih. Cik, silap ya. Okay. Ni R. Okey. Perasan cikgu. Kena tulis-tulis merapung juga. Okey. Okey cikgu teruskan. Terima kasih. Kadang cikgu pun silap juga kan. Okey. Ini kita cerita sikit tentang hal laju lepas. Okey, laju lepas. Jadi bila roket tu naik, dia ada tenaga kinetik yang tinggi kan. Ataupun daya tujahan yang tinggi dan mempunyai tenaga kinetik tinggi, dan tenaga kinetik ini tambah dengan satu lagi tenaga keupayaan. Ditambahkan dengan tenaga keupayaan, ini U, kita bagi U kan. Okey, tambah 2 akan dapat kosong. Ini hasil daripada ni. Maksudnya sini kan, tenaga kinetik ni telah bertukar menjadi tenaga keupayaan sepenuhnya bila kamu pindahkan dia ke sini. Boleh? Jadi tenaga kinetik telah bertukar menjadi tenaga keupayaan yang sepenuhnya. Kan? Itu sebenarnya. Itu konsep yang kamu kena tahu. Boleh kan? Kenapa negatif? Sebab dia semakin berkurang. Okey, itu kat sini. Jadi daripada sini kita boleh terbitkan satu persamaan ni. Ni kan. Ni. V sama dengan 2gm per R. Ini untuk formula hal laju lepas. Hal laju lepas. Ni gabungan daripada tenaga kinetik dengan tenaga keupayaan. Jadi keluarlah formula ni. Okey, kamu boleh dirive sendirilah. Kamu tengok macam mana ini jadi ini. Okey, ini panggil hal laju lepas. Kamu jangan confuse kan. Kalau hal laju lepas, dia ada 2 kat sini. Kalau hal laju linear, ada linear, ada atas tu. Ni hal laju lepas, dia ada 2. Kalau hal laju linear, dia tak ada 2. Nampak? Linear tu cara dia. Ini tak ada 2. Ada terus VGM, punca kuasa kan. Jadi kamu boleh tengoklah formula-formula yang sesuai untuk ni. Okey. Okey, boleh kan? Ada soalan tak ni tentang formula-formula ni? Faham tak formula cikgu ajar? Faham. Okey, rumusan. Okey, kita terus ke depan balik tengok soalan ni kan. Okey, cikgu dah bincang tentang formula. Okey kan? Formula. Okey, mungkin nanti kalau ada masa lagi kita akan sambung lah. Masa dah dekat dah ni kan. Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada tak apa. Kita stop dekat sini. Okey, kita jumpa lagi di minggu hadapan insya-Allah. Okey, sekian saja cikgu. Assalamualaikum. Okey, bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay.